Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi di channel ini. Terima kasih karena telah setia bersama-sama kami, dan kepada yang baru saja klik channel ini, selamat datang. Isu yang akan kita kupas pada hari ini, Kerajaan Persekutuan melalui juru cakapnya, Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil, menafikan sekeras-kerasnya tuduhan bahwa pihaknya menyembunyikan titah tambahan ataupun adendum diraja berkaitan tahanan rumah untuk bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Fahmi menjelaskan bahwa beliau tidak menerima sebarang maklumat atau dokumen berhubung dengan isu tersebut. Malah menegaskan bahwa tiada usaha untuk menyembunyikan apa-apa. Katanya, sejujurnya tidak ada apa-apa yang disorong. Saya sendiri sebagai Menteri Komunikasi tidak pernah menerima, melihat, atau dimaklumkan tentang dokumen ini. Saya percaya hal ini melibatkan lembaga pengampunan, kata Fahmi dalam sidang media mingguan yang berlangsung di Putrajaya. Menurutnya lagi, kerajaan sedang mengambil pandangan dan nasihat pakar bagi memastikan sebarang tindakan tidak akan memprejudiskan perjalanan kes yang sedang berlangsung. Ini merujuk kepada keputusan Mahkamah Rayuan baru-baru ini yang membenarkan permohonan Najib untuk menyemak semula keputusan Mahkamah Tinggi berkaitan rayuannya. Dalam perkembangan itu, persoalan mengenai adendum yang dikeluarkan oleh Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah ketika Baginda menjadi Yang di-Pertuan Agong terus mencetuskan polemik. Mahkamah Rayuan dimaklumkan oleh seorang peguam kanan persekutuan bahwa adendum tersebut tidak pernah dibincangkan dalam mesyuarat Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan pada 29 Januari 2024. Tambahan pula, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail turut menjelaskan bahwa titah tersebut tidak dihantar kepada kementeriannya atau Jabatan Penjara Malaysia untuk dikuatkuasakan. Penjelasan ini bagaimanapun tidak meredakan spekulasi, terutamanya apabila sesetengah pihak mendakwa bahwa kerajaan sengaja menyembunyikan dokumen tersebut untuk melindungi kepentingan tertentu. Persoalan ini menjadi semakin kritikal apabila Najib Razak yang sedang menjalani hukuman penjara atas kesalahan rasuah terus mendapat perhatian masyarakat. Kes ini dilihat sebagai salah satu ujian besar terhadap keadilan sistem kehakiman dan keupayaan kerajaan untuk bertindak secara telus tanpa pengaruh politik. Dalam kes ini, kehadiran adendum yang belum jelas statusnya telah membuka ruang kepada spekulasi dan pelbagai tuduhan. Sejarah isu pengampunan Najib bukanlah perkara yang baru. Sebelum ini, masyarakat sering mempersoalkan sama ada proses perundangan yang berkaitan dengannya dipengaruhi oleh agenda politik tertentu. Tuduhan bahwa kerajaan coba melindungi Najib sering kali muncul, terutamanya apabila keputusan mahkamah dilihat berpihak kepada beliau. Dalam konteks ini, kehadiran adendum yang tidak dibincangkan di Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan menimbulkan lebih banyak tanda tanya. Terdapat juga kebimbangan mengenai kredibiliti kerajaan yang sering menguar-uarkan prinsip ketelusan dan keadilan. Jika tuduhan bahwa adendum ini disembunyikan benar, ia boleh mencalarkan imej kerajaan dan memperkukuhkan persepsi negatif rakyat terhadap institusi-institusi penting negara. Adakah ini sekadar kelemahan teknikal dalam komunikasi antara pihak istana, kerajaan, dan badan perundangan, atau terdapat agenda tersembunyi yang lebih besar? Dalam sidang media yang sama, Fahmi turut menekankan bahwa kerajaan komited untuk memastikan perjalanan kes ini tidak diprejudiskan. Namun persoalan yang lebih besar adalah sejauh mana lembaga pengampunan dapat berfungsi tanpa pengaruh politik. Kritikan terhadap lembaga tersebut bukanlah perkara baru, dan kes Najib hanya menambahkan lagi kontroversi yang sedia ada. Sebagai seorang tokoh politik yang pernah memimpin negara, kes Najib Razak mendapat perhatian luar biasa daripada pelbagai pihak, termasuklah media antara bangsa.
Tuduhan rasuah dan penyalahgunaan kuasa yang dihadapinya dianggap sebagai simbol kepada isu ketidakadilan dan kelemahan institusi di Malaysia. Dalam keadaan ini, isu adendum diraja membuka dimensi baru kepada perdebatan mengenai sama ada proses keadilan di Malaysia benar-benar bebas daripada sebarang pengaruh. Perlu diingatkan bahwa adendum diraja ini bukan sekadar dokumen biasa. Ia merupakan titah yang dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong dan sepatutnya mendapat perhatian serius daripada semua pihak yang terlibat. Namun, apabila adendum tersebut tidak dibincangkan dalam mesyuarat penting seperti Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan, ia menimbulkan persoalan besar mengenai proses dan sistem yang diamalkan. Adakah ia sekadar panduan atau sebenarnya memiliki kuasa undang-undang yang mampu mengubah keputusan? Lebih membimbangkan, persepsi rakyat terhadap isu ini semakin tegang apabila sesetengah pihak melihatnya sebagai bukti bahwa individu tertentu mendapat layanan istimewa dalam sistem perundangan. Pengaruh politik dalam sistem kehakiman adalah satu isu yang sering dibangkitkan di Malaysia dan kes ini hanya memperkuatkan lagi kebimbangan tersebut. Dalam keadaan di mana kerajaan perlu memulihkan kepercayaan rakyat, isu ini menjadi ujian besar terhadap keupayaannya untuk bersikap telus dan adil. Adakah kerajaan mampu menangani isu ini tanpa mengorbankan prinsip-prinsip asas keadilan? Atau adakah ini hanya satu lagi episode dalam drama politik Malaysia yang seringkali memperlihatkan pertembungan antara kuasa dan undang-undang? Apa yang pasti, rakyat sedang memerhati dengan penuh perhatian. Sebarang tindakan yang diambil oleh kerajaan dalam kes ini akan memberi kesan besar terhadap persepsi masyarakat terhadap sistem perundangan dan institusi negara. Dalam era di mana rakyat semakin kritikal dan peka terhadap isu-isu semasa, kerajaan tidak mampu untuk membuat sebarang kesilapan yang boleh mencalarkan kredibilitinya. Apakah pandangan Anda semua? Adakah kerajaan benar-benar telus atau adakah ini hanyalah satu lagi episode kontroversi politik yang mempermainkan sistem perundangan? Berikan pendapat Anda di dalam ruangan komen di bawah dan jangan juga lupa untuk like, share, dan subscribe ke Karans PMY untuk perkembangan terkini dan analisis mendalam isu semasa. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua.